من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntakhabah yang disusun oleh Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Kita bergerak kepada subtopik yang seterusnya, masih lagi dalam bab kalimah At-Tayyibah, iaitu subtopiknya meyakini kejayaan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, untuk mendapat manfaat terus daripada zat Allah Subhanahu wa taala, perlulah meyakini bahawa melaksanakan semua perintah Allah dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada kejayaan dunia dan akhirat yang sempurna. Maksud mendapat manfaat terus daripada zat Allah SWT. Sebab kita dah dengar sebelum ni dalam bab yang sebelum ini, bahawasanya Allah SWT itu maha kuasa, maha besar. Segalanya datang daripada khazanah Allah SWT. Jadi macam mana kita nak dapatkan manfaat daripada zat, daripada segala kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada khazanah milik Allah Subhanahu Wa Taala ini? Maka kita perlu dapatkan itu semua melalui dengan cara mentaati perintah Allah, dengan keyakinan bahawasanya dalam mentaati perintah Allah, cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan membawa kepada kita kejayaan, baik kejayaan dunia maupun keadaan akhirat. Dan kejayaan itu adalah kejayaan yang sebenar, yang hakiki. Bila kita kata hakiki, dia tak boleh pisahkan dengan akhirat. Sebab hanya akhiratlah kehidupan sebenar kita. Kehidupan dunia ini sangat sementara dan ia hanyalah tempat medan untuk kita diuji. Tetapi akhirat adalah kehidupan yang sebenar, kehidupan yang merupakan natijah yang kita akan harungi sampailah bila-bila dan bila-bila. Sebenarnya pengarang memulakan bab ini dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Surah Al-Ahzab ayat 36, yang bermaksud, dan tidaklah harus ataupun kita kata tidaklah patut bagi orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, mereka masih mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Malah mereka mestilah taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya dalam ayat ini Allah SWT kata, bila Allah Ta'ala dah putuskan satu-satu perkara, Allah dan Rasul, maknanya Allah dan juga Rasulullah SAW. Sebab hakikatnya apa yang Rasulullah SAW bagi tahu, itulah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syariat yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka di sini, bila Allah dan Rasul dah putuskan satu-satu perkara, bagi seorang yang benar beriman, dia tidak ada pilihan lain. Dia tak akan ada lagi pilihan lain selain daripada untuk taat apa yang Allah dan Rasulnya telah bagi tahu. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Qala Allah Ta'ala, dan berfirman lagi Allah SWT dalam ayat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Surah An-Nisa ayat 64. Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya dia ditaati dengan perizin Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul-rasul dihantar, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk ditaati. Sebab hanya dengan mengikuti Rasul ini yang menjadi utusan Allah, orang yang paling faham apa yang Allah mahu, apa yang Allah hendak, maka itulah kejayaan. Sebab kejayaan kita yang sebenar ialah dalam mentaati perintah Allah. Dalam perintah-perintah Allah itulah kejayaan.
Ayat yang seterusnya, qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Dan apa sahaja yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Di ayat ini dengan jelas Allah Ta'ala kata, apa sahaja yang Nabi SAW bagi tahu, Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita, Rasulullah SAW bagi tahu kita, maka kita kena ambil, kita kena terima, kita kena amalkan. Dan apa yang Nabi larang, dia ada beza. Tadi Allah Ta'ala kata, apa yang dibawa oleh Rasulmu tu maka kamu bawa. Tapi di sini Allah Ta'ala simpulkan dengan wa ma nahakum, apa yang Nabi SAW larang, maka kamu tinggalkan. Maknanya bila tidak ada larangan daripada Nabi, maka hukumnya berlainan. Dan kita kena faham bahawasanya dalam kita ikut apa yang Nabi SAW telah ajarkan, itulah yang Nabi SAW pedomankan, itulah ada kejayaan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala kata, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh ikutan yang baik dan bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik pada hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, yakni dalam masa susah dan senang. Dalam ayat ini jelas Allah SWT isytiharkan bahawasanya pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, ada contoh ikutan yang baik. Maksudnya untuk diikutilah. Kalau uswah ni maknanya untuk diikuti pada orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar mengharapkan rahmat redha Allah, yang benar-benar mengharapkan balasan yang baik di akhirat nanti, maka ikutlah Nabi SAW, contohilah Nabi SAW, teladanilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dengar hari ini 4 ayat daripada yang telah dipilih oleh pengarang mengenai untuk memulakan bab meyakini kejayaan-kejayaan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, kita amal, serta kita dapat sampaikan pada saudara kita lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengasihani hamba-hamba-Mu. Ya Allah, lebih-lebih lagi kami ini adalah umat kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kamilah umat hujung akhir zaman. Ya Allah, Allahumma umatnya Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam doa-doakan. Ya Allah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah rindu-rindukan. Ya Allah, wahai Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, wahai Allah, berilah kami keyakinan yang sebenar-benar yakin bahwasanya hanya dalam mentaati perintah-Mu, cara tunjuk ajar Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membawa kejayaan pada kami. Bahwasanya dalam setiap perintah-Mu, dalam setiap sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kejayaan yang Kau telah letakkan dalamnya. Ya Allah, wahai Allah, berilah keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar ini dalam hati kami, sehingga ia benar-benar akan membentuk fikir kami, membentuk tindak tanduk kami, membentuk yakin kami. Ya Allah, wahai Allah, jadikanlah kami orang yang akan bila bertemu-Mu nanti. Ya Allah, Kau redha dengan kami. Ya Allah, yang bila bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baginda akan suka sudi untuk memberikan syafaatnya. Ya Allah, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.